Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Nazri Baharom, saya Al-Sagaf bin Syed Mohamed, nombor matrik 258895. Sekarang saya akan membentangkan tugasan individu subjek GMGM 3053, pengurusan latihan dalam organisasi. Slide yang pertama saya akan dahulukan dengan pendahuluan, di mana dalam era globalisasi kepentingan aktiviti latihan dan pembangunan menjadi senjata utama dalam pembangunan sumber manusia yang terlatih dan berdaya saing. Latihan ditarifkan sebagai aktiviti yang dirancang oleh organisasi untuk membantu pekerja memberikan gambaran bahawa maklumat dan kemahiran yang dipelajari daripada aktiviti latihan membolehkan pekerja memperoleh kecekapan dalam melaksanakan tugasan mereka. Seterusnya saya akan bentangkan latar belakang Jabatan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Polis Diraja Malaysia merupakan sebuah agensi pusat di bawah Kementerian Dalam Negeri (KDN) yang memainkan peranan asas dalam melindungi, menjaga ketenteraman awam dan keselamatan negara bagi kepentingan serta kelangsungan sebuah negara demokratik dan berdaulat. PDRM diketuai oleh seorang ketua polis negara. Seterusnya, Perlembagaan Kawalan Pekerjaan Pengambilan, Pembiayaan, Disiplin, Tugas dan Kuasa Polis ditentukan dan dikawal oleh Akta Polis 1967. Dalam menjalankan tanggungjawabnya, PDRM turut dibantu oleh kumpulan sokongan konstebel, sukarelawan polis, polis bantuan, kadet polis dan lain-lain elemen di bawah perkhidmatan awam. Seterusnya, Seksyen 3 Braket 3 Akta Polis 1967 menetapkan bahawa tugas anggota PDRM adalah seperti berikut. Seperti yang tertera di dalam slide, iaitu pertama, menangkap orang yang diberi kuasa oleh undang-undang untuk menangkapnya, memproses risikan keselamatan, menjalankan penakwaan, memberikan bantuan dalam melaksanakan mana-mana undang yang berkaitan dengan hasil, memberikan bantuan dalam memelihara ketenteraman di pelabuhan dan lapangan terbang di Malaysia, melaksanakan saman, seminar, waran, komitmen dan proses lain dikeluarkan secara sah oleh mana-mana pihak berkuasa berwibawa, mempamerkan maklumat, melindungi harta tidak dituntut, merampas haiwan liar dan meletakkannya di bawah penjagaan awam, memberikan bantuan perlindungan nyawa, melindungi harta awam daripada kehilangan atau kecederaan, menghadiri mahkamah jenayah sivil jika diperintahkan menjaga ketenteraman di dalamnya. Seterusnya, usaha dalam meningkatkan integriti di kalangan anggota PDRM. Yang pertama, penggunaan lencana integriti adalah amalan kami. Penumbuhan Jabatan Integriti dan Pematuhan, pusingan kerja bagi jawatan sensitif dan strategik, pelaksanaan atau perlindungan pemberitahuan maklumat, sistem komunikasi integriti PDRM, skim kawalan disiplin dan narkotik, mekanisme kawalan aset pegawai PDRM, melaksanakan peraturan pegawai awam, dan terakhir, pembaharuan sistem tugas dan prosedur kerja. Seterusnya, analisis keperluan latihan. Menurut laporan bernama 2022, Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan ujian integriti bagi menilai tahap integriti atau pematuhan pegawai dan anggotanya yang bertugas di lapangan, terutamanya membabitkan penugasan hotspot untuk menerangi rasuah. Ujian integriti adalah meliputi pemerhatian, pemantauan dan penyamaran yang melibatkan anggota polis menyamar sebagai orang awam. Penugasan hotspot adalah mengawal sekatan jalan raya, kereta peronda, unit peronda motosikal dan pegawai penyiasat. Slide seterusnya, 3 objektif utama PDRM integriti rancangan ialah membentuk warga RMP dengan integriti terhadap politik moden, mencegah peluang salah laku dalam kalangan warga PDRM, meningkatkan imej perkhidmatan kepolisian dan profesionalisme warga PDR, Plan Integriti PDRM 2016. Slide seterusnya, kertas cadangan. Pendahuluan, pelaksanaan kursus polis anti rasuah kepada kaki tangan ibu pejabat polis daerah Timur Laut adalah bagi melatih mereka yang menjadi seorang yang mempunyai sifat jati diri yang merangkumi juga keikhlasan, keterbukaan, ketelusan, amanah, benar, berpegang kepada prinsip, tidak mudah dipengaruhi, boleh dipercayai oleh pegang cakapnya dan lain-lain. Kursus integriti ini dilaksanakan oleh Unit Integriti IPD Timur Laut dengan kerjasama Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, Negeri Pulau Pinang dan Institut Integriti Malaysia yang menjayakan kursus tersebut. Melalui aktiviti yang diadakan, para peserta akan memperoleh input-input yang berguna untuk masa depan sebagai seorang anggota dan pegawai polis yang berintegriti. Rasional. Kursus integriti anggota dan pegawai IPD ini dijalankan bagi merealisasikan hasrat Plan Integriti Nasional yang diberi penekanan oleh GPDRM, iaitu membentuk sebuah unit
yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh integriti yang luhur. Slide seterusnya ialah objektif. Memupuk komitmen yang lebih tinggi di kalangan kaki tangan IPD Timur Laut dalam proses kemudayaan integriti, menyampaikan kepentingan aspek integriti dan isu-isu berkaitan integriti dalam pengoperasian, mendedahkan amalan-amalan yang beretika dalam kehidupan serta membincangkan kesan-kesan negatif amalan tidak beretika dalam kehidupan. Slide terkini, program yang dilaksanakan adalah seperti berikut. Tarikh dan tempat. Tarikh 24 hingga 26 Mei 2022, tempat Hotel Bayview Langkawi. Sasaran peserta, pegawai dan anggota IPD Timur Laut daripada cawangan operasi, narkotik, siasatan jenayah dan trafik. Bilangan peserta 100 orang terdiri daripada 60 lelaki dan 40 perempuan. Slide terkini ialah perancangan kursus polis anti rasuah, kursus polis anti rasuah. Slide-slide ini anda boleh lihat program-program yang dilaksanakan oleh PDRM dan SPRM. Implikasi kerja. Program latihan komprehensif ini akan membantu para peserta untuk berkelakuan secara beretika, melebihi pematuhan kepada peraturan dan prosedur semata-mata, membuat keputusan yang betul apabila menghadapi dilema etika dan hidup dengan hati nurani yang bersih. Belajar tentang kepentingan menegakkan etika dan integriti dan mengamalkan prinsip tersebut. Memuktamadkan dan menerima etika dan integriti sebagai bahagian penting dalam kehidupan mereka di peringkat peribadi kerja melalui muhasabah diri, kepentingan, proses dan peranan. Kesan kursus terhadap personaliti pegawai dan anggota Polis Diraja Malaysia. Menunjukkan ketelusan pasukan polis dalam memerintah negara, melahirkan anggota polis yang berintegriti tinggi, menanamkan budaya kerja saling bekerjasama, cepat, amanah dan pantas menyelesaikan masalah. Slide yang terakhir ialah saya akan menekankan kesimpulan di mana penganjuran kursus polis anti rasuah dapat memberikan impak positif kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara dengan mewujudkan pegawai dan anggota polis yang berintegritas tinggi. Sekian sahaja pembincangan saya. Sekian, terima kasih.